Tahukah anda, Datuk Mohamed Jun berasal dari Kedah. Di Singapura, beliau pernah mencuba nasib sebagai pelakon di Nusantara Film Corporation, namun beliau kembali semula ke Kedah untuk berniaga nasi lemak. Sebelum itu, beliau sekian lama bermain di pentas bangsawan sehinggalah disyorkan oleh seniman dan pengarah S. Romaino untuk bekerja di Cathay Grace. Kemudian pemilik Cathay Grace berjaya menjejaki beliau di kampungnya dan memujuk untuk kembali berlakon di Singapura. Setelah bersetuju, Mahmud Jun diberi wang dan tiket kereta api ke Singapura. Pemilik Cathay Grace berminat membawa Mahmud Jun kembali ke Cathay Grace setelah menonton lakonannya dalam sebuah filem terbitan Nusantara Film Corporation. Filem pertama Mahmud Jun di Cathay Grace ialah Orang Licin arahan L. Krishnan pada tahun 1958 dan diikuti pula filem Orang Minyak. Keakraban antara Mohamed Jun dan S. Romaino tidak boleh dinafikan. Selain daripada Orang Minyak, mereka pernah berlakon bersama dalam filem Mahsuri dan Hantu Rimau. Malah sebagai pengarah, S. Romaino juga pernah mengambil Mohamed Jun dalam filem Bawang Putih Bawang Merah, Hantu Rimau dan Puteri Gunung Ledang. Antara watak yang paling menyerlah lakonan Mahmud Jun di Cathay Grace adalah sebagai Megat Rambai dalam Jalak Lenteng, sebagai Tun Bija Ali dalam Sultan Mahmud Mangkat di Julang dan Awang Sulong dalam filem Seri Mersing. Semenjak bertapak di Cathay Grace, Mahmud Jun telah mengukuhkan dirinya sebagai kru nombor 1 di situ. Pada tahun 1962, beliau berhijrah ke Studio Merdeka dan masih diberi peranan sebagai kru utama bermula dengan Selendang Merah. Di Cathay Grace, beliau sering diberi watak antagonis dan berjaya membawa watak zalim dan bengis dengan begitu berkesan hingga menimbulkan kebencian di hati penonton ketika itu. Anak kau nak menunjuk kekuatan kau depan Seri. Kau nak mengikat hati dia ya? Kau mengalahkan Tambah. Kau bendam-bendamkan dia dalam air. Sebab itu aku buat kau begini. Awang, aku bukan macam kau lah. Kalau kau ya, pantang nampak ada darah di licin sedikit. Oh, kau nak besar kepala ya? Tambah bukan lawan kau. Kalau kau betul anak lelaki-lelaki, hari ini dia lawan kau. Kalau kau sudi menjual, aku sedia membeli. Awang. Apa lagi, Wang? Berjalan. Namun apabila P. Ramlee mula mendarat di Studio Merdeka, Mahmud Jun bertemu dengan P. Ramlee dan menawarkan beliau berlakon menerusi filem pertama arahannya berjudul Si Tora Harimau Jadian. Di tangan P. Ramlee, watak Mahmud Jun berubah daripada seorang kru kepada seorang pelawak. Ini terbukti apabila filem Do Re Mi dan Nasib Do Re Mi yang mana karakter lakonan Mahmud Jun itu sangat ikonik sekali, terutamanya watak Pak Maun. Malu melantaskan muda-mudi, banyak kisah yang terjadi, cinta mesra hampa. Allahyarham Mahmud Jun meninggal dunia pada 14 Februari 2002 ketika berusia 81 tahun di rumahnya di Kampung Laksmana, Selayang, disebabkan mengidap penyakit asma dan masalah paru-paru. Tahukah anda? Hai Abang Brahim, cintakah kau padaku? Cobaan kepala otak kau! Sekali lagi kau cakap pasal 4, ini 5 datang. Oh. Jangan marah. Tengoklah Pak, sama Ani pun dia tak mau ngaku istrinya lagi. Bang Brahim, tolong Bang Brahim. Kalau abang nak buang air besar ke, nak buang air kecil ke, buang di sini ya bang. Aini binti Jasmine dilahirkan di Jakarta, Indonesia pada tahun 1927.
Sejak berumur belasan tahun lagi, beliau terlibat dengan pentas bangsawan di Indonesia sebagai penari, penyanyi dan pelakon. Pada hujung tahun 1947, Shaw Brothers telah membuka studio di Singapura dan peluang pekerjaan terbukalah kepada semua tenaga seni. Maka ramailah yang cuba mengambil kesempatan ini, termasuk penggiat seni dari seberang. Aini Jasmine adalah salah seorang daripada mereka. Beliau memulakan kerjaya lakonannya sebagai pelakon ekstra dan penari. Oleh kerana badannya begitu gempal dan wajahnya yang lucu, Aini Jasmine lebih sesuai diberikan peranan orang gaji dan dayang istana. Watak lawak bersahaja yang dibawakan oleh Aini Jasmine akhirnya memertabatkan beliau sebagai salah seorang pelakon lawak top di hujung tahun 50-an dan 60-an. Sehinggalah beliau ditawarkan untuk berlakon dalam sebuah filem Itali yang membuat penggambarannya di Singapura. Di dalam filem itu, Aini Jasmine berlakon sebagai seorang ibu ayam di sebuah sarang pelacuran. Macam mana saya nak kasih putus? Kalau saya kata saya sayang sama Bang Sami, hati saya pun sayang sama Bang Cincu. Dua-dua saya sayang. Susah nak kasih putus. Kalau boleh saya nak belah dua badan saya. Ini bukan cobaan lah. Ini betul-betul kejadian. Cobaan kepala otak kau. Aini Jasmine boleh dianggap salah seorang pelakon paling produktif pada era itu. Apa tidaknya, beliau tidak terikat dengan mana-mana studio, maka peluang berlakon semakin luas untuknya. Kalau dua macam mana? Hah? Dua? Kalau dua, ini datang. Ingat, Anita mau bergurau pasal ini. Abang ada salah tahu? Sekarang, atas kesalahan abang, aku Miss Annie Buntal binti Abdul Bakar akan menghukum abang. Annie akan menguncikan abang di dalam bilik ini. Annie tidak kasih abang keluar. Saya telah mendengar suara saudara yang mendayu-dayu minta maaf. Di sini saya ingin mengatakan saya sedia memaafkan. Itu saja. Ada lagi. Dari itu, saya ingin berjumpa dengan salah seorang dari saudara pada malam ini pukul 1 malam. Pukul 1 malam? Tiada maklumat penuh mengenai latar belakang Aini Jasmine di Singapura, namun mengikut sumber beberapa orang pelakon veteran yang ditemui, mereka mengatakan bahawa sebaik sahaja tutupnya kedua-dua studio filem di Singapura itu, Aini Jasmine hidup sebatang kara tanpa berkeluarga. Tempat kediaman beliau juga sebuah bilik yang sudah usang. Seniwati hebat Aini Jasmine meninggal dunia pada 22 Ogos 1988 di Singapura. Okey, cukup sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa hiasi peribadi anda dengan kebaikan. Jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye. Bang Brahim, tolong Bang Brahim. Bang Brahim, tolong. Terima kasih Bang Brahim. Sama-sama.